Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahrul ucapkan kepada semua murid-murid Siti Al-Ikhlas Siti Alam, khususnya tahun 4 Al-Amin. Okey murid-murid, hari ini Ustaz akan menyambung pelajaran kita tentang beriman kepada hari kiamat. Okey, insya-Allah murid-murid, sebelum ni kita telah pergi kepada pelajaran beriman kepada hari kiamat tentang dalil dan pengertian. Okey, seterusnya Ustaz akan pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu nama-nama hari kiamat. Okey, sebelum tu marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Sama-sama tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma waj'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhu lisajidin. Amin ya rabbal alamin. Okay, murid-murid, jom kita teruskan pembelajaran kita. Okey. Okey, Ustaz percepatkan. Ini kita dah lalui slide yang sebelum ni. Okey, kita tengok subtopik yang seterusnya tentang nama-nama hari kiamat. Okey murid-murid, boleh buka buku teks muka surat 44. Okey. Buku teks muka surat 44 ada penjelasan tentang nama-nama hari kiamat. Okey, kita tengok nama-nama hari kiamat. Okey. Bila mana kita nak bercakap tentang hari kiamat, ada 5 nama yang digelarkan iaitu yang pertamanya ialah hari perhimpunan. Okey, hari perhimpunan. Okey, hari perhimpunan dikenali sebagai Yaumul Hasyar. Okey, nanti kita akan pergi lebih lanjut. Okey, yang kedua ialah hari akhir dunia. Hari akhir dunia, iaitu dalam kata lain ialah Yaumul Akhirah. Okey, dan yang seterusnya ialah hari kebangkitan. Hari kebangkitan ataupun dalam bahasa Arab bermaksud Yaumul Ba'ts. Okey, Yaumul Ba'ts. Okey, yang seterusnya hari pembalasan. Hari pembalasan ataupun dikenali sebagai Yaumuddin. Okey, Yaumuddin. Okey, dan yang terakhir ialah hari perhitungan. Hari perhitungan ataupun dikenali sebagai hari Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Okey, baik. Kita terus pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, kita pergi yang pertama ialah Yaumul Hisab, iaitu hari perhitungan. Okey, hari perhitungan. Okey. Jadi Yaumul Hisab ini bermaksud setiap amalan dan perbuatan manusia akan dihitung sebelum ditempatkan sama ada di dalam syurga atau neraka. Okey. Jadi bila mana menyebut tentang hari kiamat ini berkaitan dengan hisab. Okey. Yaumul Hisab, hari dihisab. Okey, itu yang pertama. Hari perhitungan. Okey, yang seterusnya adalah hari akhir dunia. Dia hari akhir dunia ataupun Yaumul Akhirah. Berlakunya kehancuran segala isi alam, semua yang hidup akan mati. Maksudnya segala apa yang ada di dunia ini, okey, semua alam. Maksudnya bukan bumi saja, bahkan planet-planet lain semuanya akan binasa kerana sudah sampai hari kiamat, hari pembalasan. Okey, hari di mana semua kehidupan di atas muka bumi ini dan juga seluruh alam ini akan hancur. Okey, termasuklah bulan dan bintang apa semua akan mengalami kehancuran. Okey, yang seterusnya adalah hari perhimpunan, iaitu Yaumul Hasyar, Yaumul Hasyri. Yaumul Hasyri bermakna hari yang akan menghimpunkan semua manusia di padang mahsyar. Okey, bila mana hari perhimpunan ini terjadi,
Bila mana kiamat telah berlaku, sedang berlaku, hari kiamat berlaku, manusia akan dikumpulkan di satu padang mahsyar, dan malaikat-malaikat akan menguruskan, okey, manusia ini, dan akan dihisap. Tunggu untuk dihisap. Okey, macam-macam keadaan lah. Yang mana hamba manusia yang beriman, insya-Allah akan dipermudahkan proses dihimpunkan di padang mahsyar tersebut. Manakala hamba Allah yang manusia yang ingkar ataupun yang kafir, akan ada keperitan ketika di hari perhimpunan. Okey. Okey, yang seterusnya ialah hari kebangkitan. Okey, Yaumul Ba'si. Yaumul Ba'si. Allah menghidupkan semula mereka yang telah mati. Okey, hari kebangkitan di mana Allah menghidupkan semula mereka yang telah mati. Setelah malaikat tiup malaikat Israfil tiup angin sangkakala, semuanya setelah mati dan dihidupkan semula. Masa itulah yang dikatakan hari kebangkitan. Okey, yang seterusnya ialah hari pembalasan, Yaumuddin. Hari yang akan diberikan balasan segala amalan seseorang. Okey, barang siapa yang buat kebaikan, insya-Allah keakhiran yang baik. Okey. Kalau barang siapa yang manusia yang buat jahat, buat perkara keji di atas dunia, mereka akan diberikan balasan yang buruk. Okey, setelah tersebut kita dah kenal ada 5 nama-nama hari kiamat tersebut. Okey, kita akan pergi kepada tanda-tanda kiamat yang besar. Okey, muka surat 46. Okey, tahukah anda 11 tanda kiamat yang besar? Okey, Ustaz akan kongsikan dekat sini. Okey, tanda kiamat yang besar ialah, salah satu contohnya munculnya Dajjal. Okey, munculnya Dajjal. Ada salah satu makhluk di mana datang untuk menipu daya. Okey, dia nak buat tipu daya ke atas manusia. Makhluk ini sangat-sangat bahaya. Ada riwayat daripada Al-Quran, Dajjal ni macam mana kita nak tahu, dia ada mata satu di atas dahi, dan ada tanda kafara. Ada riwayat yang mengatakan begitu. Muncul Dajjal. Dajjal ni dia akan kabulkan apa-apa permintaan sahaja kepada makhluk. Okey, terutama manusia lah. Okey, manusia, contohnya manusia inginkan hujan. Okey, dalam sekelip mata je Dajjal boleh buat benda tu. Tapi barang siapa manusia yang tidak beriman, dia akan mudah terpedaya. Okey, sebab apa? Dia terpedaya sebab dia ingat Dajjal ni adalah Tuhan. Dia boleh buat apa je yang dia suka. Contohnya Dajjal ni dia ada, Allah beri kelebihan, dia boleh hidupkan manusia. Manusia mati dihidupkan. Jadi sesiapa yang percaya itu, maka manusia tersebut telah termasuk dalam perangkap Dajjal. Na'udzubillah, minta kita dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Sangat dahsyat bila mana berhadapan dengan Dajjal ni. Banyak tipu daya hela, kelebihan yang Allah beri kepada dia supaya nak menguji manusia akhir zaman ni, sama ada mereka beriman ataupun sebaliknya. Okey, yang keduanya ialah turun Nabi Isa alaihi salam. Okey, jika merujuk kepada sirah Nabi Isa alaihissalam sebelum ni, Nabi Isa diangkat. Cuba ingat balik sejarah Nabi Isa diangkat ketika ingin disalib. Okey, dia ketika disalib, maksudnya tubuh badan Nabi Isa ni ingin disalib. Lepas tu
Allah angkat Nabi Isa alaihi salam ke atas langit. Kerana apa? Kerana Allah sayangkan Nabi Isa alaihi salam. Okey. Dan yang seterusnya. Okey, kita tengok tanda yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Okey, apakah ini Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj ini ialah berdasarkan riwayat daripada tafsir Al-Quran. Ya'juj dan Ma'juj ni adalah makhluk di mana yang akan membuat kerosakan atas muka bumi ini. Ada salah satu riwayat daripada Ustaz tak pasti sama Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ni dia akan datang di tempat di mana ada bangunan yang tinggi, bangunan pencakar langit yang tinggi. Dia akan buat kerosakan di atas muka bumi ini bermula dengan tempat-tempat tersebut. Okey. Okey. Jadi sangat bahayalah. Okey. Ya'juj dan Ma'juj ni adalah haiwan perosak di akhir zaman, bila mana kiamat tu hampir berlaku, sedang berlaku. Okey. Dan yang seterusnya, matahari terbit dari barat. Okey, jika sebelum ni hari-hari kita tengok matahari terbit daripada timur. Okey. Dan bila mana kiamat berlaku, akan ada peralihan. Okey. Matahari ini berpusing di arah yang berlawanan, yakni terbit daripada barat. Okey. Dan dia terbenam di sebelah timur. Terbaliklah. Okey, dan yang seterusnya ialah keluarnya dabbah. Dabbah binatang malat. Okey. Binatang melata. Okey. Dabbah pun adalah sejenis binatang yang akan timbul pada hari kiamat berlaku. Dan yang seterusnya keluarnya asap. Asap yakni ad-dukhan. Asap ad-dukhan keluar. Dan yang seterusnya dihilangkan Al-Quran. Okey. Dihilangkan Al-Quran, teksnya serta ingatan dari dada manusia. Okey. Bila mana akhir zaman ni semua lembaran-lembaran Al-Quran telah hilang sehelai demi sehelai, dan para hufaz, para hafiz, alim ulama yang menghafal Al-Quran dimatikan. Okey, bila mana para hufaz dimatikan, itu bermakna manusia yang penghafal Al-Quran ni telah diangkat oleh Allah. Okey, itu tandanya penghafal Al-Quran sudah tiada lagi, tanda akhir zaman. Okey, dan yang seterusnya bertiup angin lembut yang mematikan orang-orang yang beriman. Okey, angin yang lembut yang akan mematikan orang-orang yang beriman. Lepas tu yang seterusnya kehancuran Kaabah. Kaabah dihancurkan, berlaku kehancuran. Yang seterusnya berlakunya 3 kali gerhana serentak timur, barat dan semenanjung Arab. Okey, fenomena alam pada akhir zaman, macam-macam. Okey, fenomena yang luar biasa. Okey, bukan jarang kita dengar fenomena secara serentak ni, gerhana secara serentak ni. Dan yang terakhir, keluar api yang menghalau manusia menuju ke tempat perhimpunan di Syam. Okey, di Syam. Okey, Syam ni adalah tempat di Syria. Okey, api yang menghalau manusia di tempat perhimpunan. Maksudnya tempat perhimpunan tersebut adalah tempat di mana Allah akan memerintahkan malaikat untuk menguruskan hisab. Okey, hisab, manusia akan dihisab di tempat yang dihimpunkan di Syam tersebut. Okey, Allah akan kirimkan api ni untuk halau manusia supaya pergi kepada Syam. Okey. Baik, itu sahaja 11 tanda-tanda kiamat yang besar. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut, Ustaz sangat sarankan untuk kamu baca buku 40 tanda akhir zaman. Ada menjelaskan lebih lanjut tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Okey.
Itu saja yang Ustaz boleh kongsikan kepada kamu semua. Okey, Ustaz kira minta maaf jika ada yang terkurang ataupun tersilap. Sekian saja daripada Ustaz. Wallahu alam. Ustaz tinggalkan kamu dengan latihan di dalam sebaran mesej WhatsApp nanti, insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengulang kaji. Terima kasih. Bye-bye.